Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada anda yang sekarang ini sedang mendengarkan MAC FM, My Anti Corruption Channel. Seperti biasa, boleh dengarkan kami menerusi www.macc.fm dan juga sekarang ini kita buat Facebook Live. Boleh buka di Facebook macc.fm dan ikuti kami di Facebook Live. Kalau kata ada komen ataupun sebarang pandangan dan sebagainya, boleh drop dekat situ dan sebentar saja lagi saya akan terus bacakan ataupun tujukan kepada tetamu kita. Baiklah, kalau anda lihat di konti kita ini bersama dengan tetamu kita, Alhamdulillah, dengan Encik Yusarman bin Yusof, iaitu bekas Ketua Jurulatih Bola Sepak dan juga bekas pesalah rasuah. Terima kasih Encik Yusarman kerana hadir pada hari ini. Okey. Ya, dan pertama sekali memang saya memuji dan juga bersyukur kerana Encik Yusarman dapat tampilkan diri pada hari ini. Saya kira ini adalah satu sifat yang berani untuk tampil dan juga tujuan kita adalah untuk mendidik dan juga memberikan insafan kepada mereka di luar sana dengan berkongsi kisah-kisah daripada Encik Yusarman. Boleh ya? Sharing is caring. Sharing is caring. Okey, baiklah, sebelum kita nak masuk kepada tajuk kita pada hari ini, kita nak kongsikan mengenai topik iktibar. Boleh Encik Yusarman kongsikan sedikit latar belakang untuk sebagai permulaan? 2008 permulaan untuk saya apply license untuk coaching. Lepas tu 2010 saya dilantik sebagai penolong jurulatih Piala Presiden pasukan Negeri Sembilan. 2011 dilantik terus menjadi ketua jurulatih pasukan Piala Presiden. Dan kalau ceritakan sedikit mengenai daripada minat kepada bola, macam mana dengan minat pada bola untuk terus dari sebelum beralih kepada profesion jurulatih ni? Sebenarnya saya bekas pemain bola sepak. Saya bermula sebab saya berasal daripada Negeri Sembilan. Bermula daripada Negeri Sembilan, saya bermain 90-an tu. Terus pergi ke Perlis. Saya bermain untuk Perlis. Lepas tu saya patah balik. Lepas tu saya besar awal lah. Tapi saya daripada asalnya memang bola sepak lah. Memang saya tak ada bidang lain. Saya bola sepak daripada sekolah lah cerita dia. Kiranya daripada minat terhadap suka bola sepak, jadi pemain, kemudian beralih kepada profesion jurulatih. Yes, correct. Baik, dan sebelum kita nak bercakap mengenai pengalaman Encik Yusarman sendiri ya, secara pandangan keseluruhan Encik Yusarman, bagaimana dengan bidang bola sepak ini? Adakah rasuah di dalam bidang ini serius? Serius? Selagi ada ruang dan peluang, dan bagi saya, sebab saya main masa zaman rasuah itu meletus. Kalau Cik Jana ingat, tahun 1994 rasuah, pembongkaran rasuah bola sepak ni meletup di Malaysia. Jadi zaman tu zaman saya main, daripada situ lagi. Sebab tu saya cakap, kalau ada ruang dan peluangnya untuk mereka-mereka ni masuk dan kekuatan dalaman seseorang tu tak cukup, saya fikir benda ni akan wujud. Kalau seseorang tu mungkin integriti dia kuat, saya percaya benda ni tak akan berlaku. Okey, kalau tadi Encik Yusarman kata dalam bidang sukan bola sepak ini rasuah itu sendiri agak serius, boleh ceritakan secara ringkas apa sebenarnya bentuk-bentuk rasuah dalam bidang sukan ini? Dia lebih pada rasuah ni lebih pada aturan perlawanan yang telah ditentukan oleh kalau bahasa sekarang ni orang panggil buki ya. Jadi peranan buki itu
terlalu besar dalam pasukan tu. Jadi bukti tu yang akan menentukan putusan perlawanan tu. Putusan perlawanan tu, dulu kita ingat rasuah ni tim tu kalah saja. Tapi rasuah tu bukan sebab kalah saja. Ada macam-macam jenis lagi. Yes. Okey. Maksud saya menang pun boleh rasuah. Macam tu lah. Baik. Kalau dalam kes Encik Saman sendiri, bagaimana sebenarnya Encik boleh terlibat dengan rasuah pada mulanya? Saya terdesak. Asalnya memang saya terdesak bukan disebabkan faktor kewangan, tapi terdesak sebab keputusan-keputusan perlawanan pasukan saya sebelum tu. Jadi itu punca-punca yang saya terdesak, yang saya gagal untuk mempertahankan itu yang saya cakap tadi, integriti, yang untuk mempertahankan apa yang saya pertahankan selama ni. Bila keputusan sebelum ni tidak memihak kepada pasukan saya. Jadi saya rasa sebelum ni memang dah ada wujud benda tu, yang tanpa saya tahu punca-punca dia. Jadi itu antara faktor-faktor yang saya tertewas pada buki tu. Okey. Boleh Encik Saman kongsikan sedikit pada kejadian yang berlaku, bagaimana orang kata peraturan atau pengaturan perlawanan ini terjadi? Boleh ceritakan sedikit? Kejadian berlaku selepas perlawanan Negeri Sembilan dengan MP Muar, tak ada silap saya. Pasukan saya kalah 4-0. Jadi saya dalam tekanan bila keputusan sebelum ni memang tim saya kalah saja. Jadi tekanan tu daripada pihak pengurusan. Yalah, pertama kali saya bawa tim kan. Jadi bila saya balik rumah, saya duduk kat rumah malam, saya dapat satu panggilan lah. Jadi panggilan tu Buki menceritakan perihal tim saya sebelum ni, daripada A sampai Z semuanya betul. Dan saya heran kenapa orang ni boleh tahu daripada A sampai Z pasukan saya. Jadi dia membuka ruang untuk hati saya menerima apa sahaja pelawaan dia. Maksudnya tim saya tengah kalah, dia boleh offer saya, okey, saya akan offer tim awak menang. Jadi saya ni, orang cakap apa, mengantuk di sorongan bantal, saya terima. Tapi perlu ikut syarat yang telah ditetapkan, yang akan diberitahu dia lah. Jadi ketika itulah berlakunya kata perbincangan antara pasukan tersebut. Bella, sebentar lagi saya nak tahu bagaimana situasi di ketika perlawanan tersebut. Kan? Okay. Tapi kita berehat dulu seketika Encik Saman dan dengarkan dulu lagu. Kembali selepas ini di MAC FM, My Anti Corruption Channel.
Siapa kita hari ini adalah kerana pilihan yang kita buat dulu. Dan siapa kita pada masa akan datang adalah kerana pilihan yang kita buat sekarang. Pilihlah untuk rasa benci, jijik dan tak suka kepada rasuah, kerana kalau itu pilihan kita, masa depan kita entah ke mana. Katakan tidak kepada rasuah. Saya Amin Idris. Mag FM. Kembali lagi di Mag FM, My Anti-Corruption Channel. Baiklah, seperti biasa, terus berinteraksi dengan kami di Facebook Live sekarang ini. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, Encik Salman Yusof, bekas Ketua Jurulatih Bola Sepak. Dan sebentar tadi kita menceritakan mengenai perbincangan antara seorang buki yang menghubungi pada Encik. Apakah konten atau kandungan perbincangan tersebut? Dia menawarkan untuk pasukan saya menang. Jadi saya rasa tawaran ni baik. Itu yang diperlukan oleh pasukan Encik kan? Saya sebenarnya nak 3 poin je. Sebab pasukan saya makin lama masa tu makin ke bawah sebab kalah. Jadi masa tu saya perlukan 3 poin untuk melayakkan pasukan saya ke pusingan seterusnya. Jadi pada ketika itu Encik Salman terus menyatakan persetujuan ataupun perlukan masa untuk berfikir ke ataupun berbincang dengan mana-mana pihak yang lain ke, bagaimana? Saya terus setuju. Sebab mungkin saya pressure masa tu, apa yang saya hadapi masa tu, dan saya tak ada fikir lain, fikir dia ni siapa ke apa, saya tak terfikir pun masa tu. Jadi saya sebenarnya telah selangkah ke arah perbuatan itu. Perancangan seterusnya? Saya dihubungi selepas tu untuk sesi perjumpaan buat pertama kalinya. Di satu tempat lokasi yang ditetapkan untuk membawa pemain-pemain saya untuk berbincang seterusnya untuk next game tu lah. Jadi pada ketika itu maksudnya apabila Encik Salman setuju dengan buki tersebut dan menyatakan perancangan itu kepada pemain-pemain, betul? Perancangan tu bukan daripada saya. Okey. Itu daripada buki tu. Tapi diberitahu juga kepada pemain lah apa yang sepatutnya kita lakukan semua. Bagaimana persetujuan pemain-pemain ketika itu? Pemain saya okey ya, saya tengok. Okey je. Mungkin sebab pemain saya ni kebanyakannya yang baru lepas habis SPM, yang tidak tahu apa-apa tentang ada unsur-unsur rasuah tu. Jadi pada perlawanan tersebut, apa sebenarnya strategi yang diaturkan? Dia ada signal mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh buki itulah. Jadi saya tak ada kena-mengena yang bab signal tu. Yang saya tahu, saya macam biasa. Saya buat kerja macam biasa saja. Tapi sebenarnya permainan tu telah di set ataupun dirancang oleh seseorang. Jadi saya akur saja. Itu arahan yang buki tu bagilah kat saya. Maksudnya pada ketika perlawanan itu diaturkan supaya pasukan Negeri Sembilan itu menang. Yes, pada menang. perlawanan tersebut. Menang. Baik. Jadi saya membayangkan pada situasi tersebut macam Cik Salman kata tak ada berkaitan dengan apa signal yang ditunjukkan. Bagaimana pemain boleh mendapat komunikasi tersebut? Sebab
Buki tu ada orang dia dekat stadium tu. Okey, maksudnya antara Buki dan terus kepada pemain. Ya, betul. Okey. Sebab kalau melalui saya, memang saya tak ada lah signal tu. Kalau dengan staff-staff, rakan-rakan staff saya tak ada. Sebab saya sentiasa dengan diorang. So bila player ni diberitahu, kalau kena sentiasa orang kata jeling-jeling ke arah signalman tu. Apa yang perlu kena buat, macam tu lah lebih kurang. Apa antara signal-signal yang diberikan, yang digunakan pada waktu itu? Pakai topi saya tengok. Pakai topi. Maksudnya bila buka topi ada maksud? Ya, macam tu lah lebih kurang. Okey. Okey, mungkin bila sebab bila berlakunya benda tu, saya tengok game tu jadi lain lah. Game tu macam senang-senang, kita boleh main dengan gol. Macam tu lah lebih kurang. Okey, maksudnya pasukan pihak lawan juga tahu akan yes. tersebut dan mengaturlah bagaimana keputusan yang nak dijadikan tu. Mereka saya rasa bermain ya saya rasa. Okey. Dan bagaimana seterusnya apabila kata okey, pembayaran dah dibuat pada awal, perlawanan pun dah dibuat seperti mana yang dikehendaki, kan? Jadi seterusnya bagaimana tiba-tiba situasi ini dihidu oleh pihak SPRM? Selepas balik daripada game tu, masih lagi tidak ada apa-apa yang berlaku. Selepas sebulan, lebih kurang sebulan, kalau tak salah saya sebulan, saya mendapat kabar angin bahawa apa yang kita jaga selama ni telah bocor. Jadi saya diarahkan untuk pergi ke pejabat untuk berjumpa dengan setiausaha hormat, setiausaha eksekutif. Jadi berbincang sebab dia nak jumpa saya, nak bertanya hal apa yang berlaku semasa game tersebut. Jadi saya telah menerangkan segala-galanya kepada dia. Dan saya masa tu juga saya telah menyesal di atas apa yang telah berlaku. Jadi setakat tu lah yang saya tahu selepas kejadian tu. Dan pada hari tersebut ada pegawai yang jumpa sendiri dengan Encik Izaman? Pegawai maksud? Pegawai SPRM bagaimana ditahan pada ketika itu? Selepas sebulan tu, saya tak ingat tarikh dia, tapi yang saya ingat hari Jumaat ada salah seorang pegawai SPRM Seremban telefon, dia suruh saya datang ke pejabat SPRM pukul 12 untuk memberi keterangan. Jadi saya dengan relanya pergi ke SPRM Seremban untuk memberi keterangan. Dan berapa lama sebenarnya tempoh tersebut? Atau tempoh apa daripada memberi keterangan sehinggalah makan tahun juga, kan, sehinggalah kata dijatuhkan hukuman kepada pemain-pemain juga digantung untuk bermain dalam satu tempoh masa. Saya selepas memberi keterangan, saya terus ditahan untuk soal siasat selama 10 hari di SPRM Seremban. Selepas tu saya telah didakwa. Kemudian 2016 bulan 4 bulan 4 saya telah dijatuhkan hukuman. So tempoh daripada 2011 tu saya turun naik mahkamah lah. Saya cuba mempertahankan apa yang saya rasa betul. Yang saya rasa lah. Tapi sebenarnya saya tak betul. Jadi saya dijatuhkan hukuman pada 8 bulan 4 2016
dijatuhkan hukuman semua sekali pertuduhan yang saya kena 20 pertuduhan. Setiap satu pertuduhan saya dihukum 15 bulan penjara dan 10,000 mana-mana yang lebih tinggi. Seksyen 16A kurungan B. Lebih kurang lah. Daripada ketika itu, apa sebenarnya yang berada dalam fikiran Encik? Saya rasa saya hilang lah. Saya rasa macam tak boleh bernafas lah. Bila kejadian, bila berlakunya, lepas tu bila saya dijatuhkan hukuman, saya rasa macam oh my god, saya cakap kan, apa yang perlu saya buat, sebab saya terpaksa meninggalkan anak dan isteri saya, keluarga saya. Saya rasa saya melakukan satu kesilapan yang sangat besar. Itu yang saya rasa lah. Bagaimana keluarga pada ketika itu apabila mengetahui? Alhamdulillah, keluarga saya sentiasa menyokong. Salah tetap salah lah. Tapi kalau dah yang lain pun meminggirkan diri daripada saya, jadi harapan saya pada keluarga saya lah. Keluarga saya lah yang sentiasa memberi semangat, memberi dorongan, yang sentiasa bersama dengan saya. Walaupun tidak ada di depan mata, tapi sentiasa di hati. Itu dia. Walaupun apa kesalahan yang kita lakukan, tapi keluarga tetap ada pada ketika itu, di mana di ketika kita jatuh. Tapi mereka tidak melarikan diri, tetapi ada bersama. Baiklah, kita nak sambung lagi cerita ataupun kisah daripada Encik Yusaman ini. Tapi teruskan kekal dengan My FM, My Anti-Corruption Channel. Cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restui cinta kita. Aku selalu
Mag FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Mag FM by Anti-Corruption Channel. Baiklah, banyak reaksi dan juga komen daripada pendengar-pendengar di Facebook Live sekarang ini. Antaranya Maria Arisha, sharing is caring. Dari Mizi, tahniah Encik Yusarman kerana berani membuat perkongsian. Dari Hisham pula kata rasuah dalam bola sepak sesuatu yang benar-benar terjadi. Ada juga kata tahniah berani tampil kongsi pengalaman pada semua, dan juga tahniah dan thanks coach sudi kongsi pengalaman. Itu antara kata support daripada mereka di luar sana yang sedang mendengarkan kisah Encik Yusarman pada hari ini. Ada satu juga soalan katanya, Assalamualaikum Cik DJ dan coach, saya ada satu soalan. Berdasarkan pengalaman coach bersama ex players dan juga management yang dulu, adakah coach rasa pengaturan perlawanan sudah bersih dari sukan bola sepak ni ataupun masih lagi berlaku? Tu saya tak tahulah. Saya ingat tak berlaku ikut. Mungkin sebab Cik sama pun masih mungkin sebab saya pun dah, selepas saya dijatuhkan hukuman tu, saya terus bab cerita bola ni saya malas lah nak fikirkan lagi. Ada kata apa jadi dengan Buki, adakah kena tangkap dengan SPRM juga? Saya tak tahu itu. Tak tahu juga. Pada pendapat Encik, adakah Buki ini perlu dalam arena sukan bola sepak negara daripada Nur Idayu? Tu saya tak faham lah itu. Adakah, maksudnya kalau kita perlawanan secara bersih, adakah Buki ni sebenarnya diperlukan dalam sukan bola sepak, ataupun sebenarnya memang kalau dapat kita masukkan terus wujudnya Buki ni lagi bagus? Saya setuju. Betul juga. Okey, seterusnya daripada Hafiz Abdul Aziz, katanya masih ada lagikah pemain ataupun jurulatih yang terlibat dengan rasuah, masih bebas dan aktifkah dalam Liga Malaysia? Daripada Hafiz Abdul Aziz. Saya ingat tak ada kot. Sebab saya pengajaran ni pengajaran untuk semua. Jadi saya rasa ada hikmahnya lah apa yang berlaku tu. Untuk semua lah, untuk semua coaches, player. Jadi saya ni rasa tak apalah, korban saya macam tu lah. Tapi alhamdulillah so far okey. Saya tengok. Ini ada soalan lagi, kata berapa jumlah wang yang Buki bagi kepada Encik Yusarman dan juga player-player? Itu saya tak ingat, sebab benda tu masa kat mahkamah tu saya lupa lah tu berapa dia orang dapat. Dan ada juga yang memberi pandangan, Buki ni sebenarnya dalang, ingat aturan perlawanan ini untuk kalah saja. Menang pun Buki boleh aturkan, memang hebat. Saya rasa ini satu orang kata info baru juga kepada kita pendengar kan. Selalunya katanya peraturan tu hanya untuk kalah, tapi ada juga di sebaliknya. Dan sebenarnya banyak lagi orang kata ciri-ciri yang diaturkan tu? Saya difaham tu lah. Banyak lagi lah. Sebab kita ni yang saya faham lah, kita ni tak dihalalkan untuk aturan. Maksud dia betting, tapi di luar tu dibenarkan. Contoh EPL ke, semua ada betting apa semua. Jadi saya pun tak faham macam mana sebenarnya apa yang diorang buat tu. Tadi ada Encik Yusarman kongsikan tempoh dijatuhkan hukuman pada tahun 2016. Beberapa makan tahun juga kan pada ketika itu. Sementara kata naik turun mahkamah ni, adakah Encik Yusarman memang dah hilanglah pekerjaan pada ketika itu kan? Saya memang totally hilang semua. Bukan hilang pekerjaan, hilang semua. Cuma yang tinggal keluarga saya je. Apa-apa maksud semua tu? Kereta saya kena tarik, apa semualah. Jadi memang satu bebanan yang ialah cerita benda ni, kalau Allah tu tak turunkan musibah pada orang yang mampu, dia takkan turunkan. Jadi mungkin saya mampu kot, tapi saya hilang semuanya.
Cuma tinggal keluarga saya je. Dan kawan-kawan yang sentiasa memberi semangat. Itu je. Yang lain semua tak ada. Kereta kena tarik, saya kena pindah rumah, tak boleh bayar duit rumah. Oh, susah. Memang susah. Mana maaflah kalau saya tanya, mana nak dapat sumber pendapatan pada ataupun sumber kewangan pada ketika itu? Kalau bagaimana Encik meneruskan kehidupan? Itu saya cakap. Saya bersyukur dan rasa beruntung dapat isteri. Saya tahu dia ada kat luar ni. Dia lah harapan saya masa tu. Sebab mungkin dia bekerja kan. Masa tu lah. Dan dia sentiasa membantu. Sentiasa ada kat saya. Itu keluarga sentiasa berada lah bersama dengan Encik Saman. Bagaimana dengan kawan-kawan ataupun masyarakat sekeliling pada ketika itu? Penerimaan. Ini syok. Selepas saya di-charge di mahkamah, saya duduk balik rumah. Jadi saya tak boleh keluar. Bila saya balik, saya keluar kedai, orang akan tanya. Orang akan cakap, ni coach ni itu ni, macam-macam tanya. Oh, jadi saya semak benda-benda tu. Kita dah dalam keadaan masalah. Jadi kita serabut. Jadi saya ambil keputusan untuk balik kampung. So balik kampung 3-4 hari je benda cerita tu. Cerita pasal saya tu 3-4 hari lebih kurang. Selepas tu orang kampung dah tak ambil pot pun. Saya duduk kampung 4 bulan, 5 bulan juga. Lepas tu baru sebalik serangan balik. Jadi bila benda tu, yelah, orang cerita ni sebenarnya bila dah lama orang pun dah tak ambil pot pun. Tapi bila pada awalnya tu, kita ni tak mampu rasanya. Sebab satu, pandangan orang. Betul dengar orang bercakap. Jadi kalau kita ni yang jenis yang tak sabar, boleh jadi benda lain lah. Itu yang saya buat tindakan tu, balik kampung. Tapi pada ketika itu belum lagi dijatuhkan hukuman. Faham. Dah ada juga kata-kata daripada orang. Kata-kata orang yang menghukum lah. Menghukum terus. Jadi saya ni, ya, kita ni ambil pandangan yang mudah kan. Jadi kita tak nak pening-peningkan kepala. Biarlah orang cakap kan. Itulah. Kita mungkin orang kata apa, kesalahan yang kita dah buat. Jadi kita terimalah dengan seadanya. So kita kena redha lah. Itu je lah. Saya rasa satu tekanan yang cukup hebat juga pada ketika itu kan. Berat mata mandang, berat lagi bau saya memikul. Jadi kalau tadi Encik Saman kongsikan apa yang Encik nak adalah 3 mata. Betul? Selalunya kalau kita lihat mereka-mereka yang terpengaruh ataupun memilih jalan ini adalah kerana faktor kewangan, kerana mereka nak hidup senang. Tapi adakah itu juga mendorong Encik Saman untuk buat faktor duit tu sendiri? Tidak. Bukan faktor duit. Saya hanya memerlukan 3 poin. Dan masa tu saya memang perlukan tim saya untuk come out, naik balik. Sebab pressure yang saya hadapi masa tu. Kalau kata pada mereka di luar sana lah, macam Encik Saman kata tadi, rasuah dalam bola sepak ni pun satu yang serius dan boleh jadi juga masih lagi berlaku. Apa antara faktor-faktor dorongan tu? Kalau macam dulu, rasuah bola sepak ni berkisar pada gaji bayar, kereta nak kena tarik. Sebab punca dia sebab gaji tak bayar lah. Dulu bila kita cerita kisah-kisah dulu, memang ya saya menghadapi benda tu dan mengalami benda tu sekali kan. Bila tak bayar 3 bulan, 4 bulan, you bayang kalau 4 bulan gaji tak bayar, kita pun nak terus hidup. Kita ada anak, kita ada isteri kita, kita ada kereta, kita ada rumah. Macam mana? Sebab tu saya cakap, kalau benda-benda ni wujud, bila gaji tak bayar, akan wujud. Confirm akan wujud lagi benda-benda ni lagi.
Jadi saya fikir masa tu lah. Tapi sekarang ni saya tengok so far alhamdulillah pasukan-pasukan pun nampak macam okey lah. Mungkin terlewat sikit bayar, tapi still bayar gaji. Bagus lah, good environment lah untuk bola sepak Malaysia. Jadi nak katakan sekiranya tukarkan cara management ini, pembayaran gaji yang on time dan semuanya, rasanya takkan terbuka peluang ataupun rasa ingin nak lakukan perkara-perkara ini kiranya tertutup lah. Mereka pun ada sumber kewangan yang cukup, jadi buat apa untuk perlu ambil tepi-tepi ni kan. Betul. Jadi saya fahamkan begini, mereka bukanlah, mungkin mereka yang terjabat ni bukanlah kerana nak hidup mewah, tapi hanya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kalau katakan berapa bulan, 3-4 bulan tak bayar dan sebagainya. Betul kan? Betul. Selepas daripada itu, boleh ceritakan Cik Yu Salman selepas bergelar keluar daripada penjara membawa satu title ataupun gelar banduan, bagaimana pengalaman Cik Yu Salman berhadapan dengan orang dan juga kata membuka title tu? Mula-mula semasa saya di dalam lah saya cerita, semasa saya di dalam penjara, tamparan yang paling hebat sekali bila bapa saya meninggal. Bapa saya meninggal, saya boleh balik, boleh untuk menziarahi jenazah, tapi saya tak balik sebab saya beranggapan bila saya balik, perception masyarakat yang datang semasa itu untuk menziarahi jenazah akan menjadi lain. Bila saya balik, bila dia tengok saya, confirm saya akan digari. Saya akan sentiasa didampingi oleh pegawai penjara. Yang kedua, bila saya diberitahu ibu mertua saya meninggal, saya pun tak balik. Tekanan yang saya hadapi tu sebab ibu mertua duduk dengan saya. So yang ketiga yang paling saya terkesan bila adik saya sendiri meninggal. You bayangkan kalau you tak boleh jumpa dengan adik you semasa dia meninggal, kan? Itu yang saya terkesan. So bila saya sebelum saya dibebaskan, saya diperolkan. Saya dapat parol untuk 8 bulan. Jadi selepas hampir 2 tahun setengah saya dapat parol, saya seronok lah. Saya tak fikir pun pandangan daripada masyarakat, dia nak cakap apa, berbantai lah nak cakap, saya tak kisah pun. Tapi saya seronok sebab saya dapat parol. Jadi saya bersyukur sebab di sekeliling masyarakat saya yang tempat saya duduk ni, semua memberi respon yang baik. Mungkin sebelum ni saya baik kot, sebab saya baik dengan orang, kan. Jadi pandangan daripada masyarakat di keliling saya masa tu okey sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi tak adalah cerita yang benda-benda yang lepas tu. Bagi saya alhamdulillah, syukurlah. Cuma setengah-setengah tu saya tak tahulah, mungkin orang bercakap ke. Tapi yelah, macam kita kan boleh tahan pun orang nak bercakap. Tadi Encik Yu Salman katakan memilih untuk tidak pulang sebab mungkin kita nak jaga juga, orang kata kita nak jaga maruah keluarga pada ketika itu kan. Tak nak biarlah mereka tumpu pada kematian itu, tapi bukan pada ni. Ada tak 3 kali Encik Yu Salman buat begitu kan? Ada rasa penyesalan tak? Kenapalah aku tak balik je? Menyesal tu bagi saya lagi awal-awal lagi sepatutnya saya dah menyesal lah. Saya menyesal sangat sebenarnya masuk dalam tu. Sebab kalau saya tak masuk, mungkin saya dapat jumpa dia orang. So bila saya dalam tu, jadi
Saya fikir macam yang Cik Dana cakap tadi lah. Saya tak nak, disebabkan keluarga saya terpalit dengan apa yang saya dah buat. Jadi saya sentiasa menghormati keluarga saya. Baik. Okey, kita nak berehat dulu seketika Encik Yusuf. Mungkin kita akan kembali selepas 10 minit yang terakhir untuk kita tanyakan lagi soalan-soalan seterusnya. Anda kembali lagi di My FM, My Anti-Corruption Channel. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? But there are mountains and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. When we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, and everyone tells us what we can be. So how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. Is it impossible? Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing can keep us apart, 'cause you were the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. And why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours tonight. Changing the world to be ours tonight. Mag FM. My Anti-Corruption and Channel. Kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, alangkah ruginya kerana kita telah pun hampir sejam bersama dengan tetamu kita, Encik Yusama bin Yusuf, bekas Ketua Jurulatih Bola Sepak dan juga bekas pesalah rasuah. Tapi apa, anda boleh ikutikan balik temu bual ini di Facebook Live Mag FM. Baiklah, saya terpanggil untuk tanyakan soalan daripada pendengar. Katanya ada dua soalan. Berapa ringgit kena denda dan juga berapa lama duduk dalam penjara? Saya dijatuhkan hukuman 20 pertuduhan. Setiap satu pertuduhan penjara 15 bulan
dan RM10,000. Mana-mana yang lebih tinggi lah. Kalau ikut section A dan B tu. Section 16 kurungan A dan B. Mana dia RM10,000. Kalau 20 dah RM200,000. So gagal menjelaskan denda RM10,000 tu, saya dihukum penjara 2 bulan. So 15 bulan penjara tu berjalan serentak untuk 20 pertuduhan tu. Tapi denda tu saya kena bayar asing. Denda kena bayar asing. Jadi saya tak ada duit. Bila tak ada duit, saya dipenjarakan lah. Maknanya dia campur 15 bulan, campur 2 kali 2 berapa? 44 bulan. 44 bulan. Campur dengan 15. Betul lah. Keseluruhannya dalam berapa tahun? Masih 5 tahun. 5 tahun. 4 tahun. Semua sekali 4 tahun 7 bulan kalau tak silap saya. Okey, sepanjang 4 tahun 7 bulan tadi, Encik kongsikan tadi antara pengalaman sedih lah saya kira kan, yang patut dihadapi. Ada tak pengalaman-pengalaman yang kata tak boleh lupakan ataupun lucu lah ketika berada di dalam tu? Kita pun nak tahu juga. Buat pertama kalinya saya di Kajang, keluarga saya datang. Benda ni macam mana kita tengok dalam drama Melayu, filem Melayu ke, kita tengok masa di penjara dia orang pakai telefon, menggunakan cermin. Macam itulah saya rasa macam dalam filem pula kan, bila nampak isteri saya datang melalui cermin tu lah. Tapi bila hampir dah dekat tu, masa itulah perasaan yang saya tak dapat gambarkan masa tu. Bila orang yang kita sayang, kita tak boleh sentuh. Kita tak boleh pegang dia. Walaupun dekat. Yes. Cuma berlapikkan cermin dan menggunakan telefon. Di Kajang lah. Saya rasa sangat-sangat terkesan. Paling sangat terkesan di Kajang lah. Sebab saya tak dapat sentuh isteri dan anak-anak serta keluarga serta kawan-kawan yang datang. Saya tak dapat. Saya dapat tengok je dia orang dan dengar suara je. Itu yang paling terkesan lah. Dan di Kajang juga, bila masa Hari Raya. Hari Raya tu ada satu perasaan yang, kalau kita kat luar pun, kalau cerita pasal bukan dalam penjara pun, kalau kita duduk luar, kalau kita lah tak balik kampung lah, pun sedih juga lah. kita akan rasa sedih. You bayangkan kalau you duduk di dalam Hari Raya, apa yang you rasa? Saya tak nak cerita perasaan tu. Kita bayangkan sendiri. Macam mana yang saya boleh menung seorang, kan, pandang dinding atas, tengok. Sesuatu yang susah lah nak digambarkan. So hati-hatilah. Tadi Encik Yusoman sentuhkan mengenai isteri dan juga anak-anak yang hadir kan. Bagaimana anak-anak pasti waktu tu kecil-kecil lagi kan. Bagaimana dia orang nak faham situasi tu? Apa sebenarnya yang ayah mereka untuk di Kajang, saya tak maklumkan. Saya tak benarkan isteri saya beritahu pada anak saya. Anak saya seorang lah. Saya tak beritahu dia. Tapi anak saya masa tu lebih kurang dalam 5 tahun. 5 tahun ke 6 tahun lah lebih kurang. Saya pun tak ingat. Tapi selepas tu, saya dipindahkan ke Gemas. Ke kem Gemas. Kem Gemas ni kem tentera. Tapi diorang gelakkan, Jabatan Penjara gelakkan tempat ni sebagai penjara correctional. Penjara yang prabebas lebih kurang. Tapi masih dia di dalam kawalan. Maknanya yang banduan ni diselia oleh pihak penjara sendiri. Tetapi duduk di dalam kawasan kem tentera tersebut. Di situlah saya dapat berjumpa dengan anak saya. Yang hampir 2 tahun tak jumpa. Yep. Kalau sekarang ni dia dah besar, dia ditanya, dia ingat lagi? Of course lah. Anak lagi satu zaman sekarang, zaman teknologi. Betul.
So bila isteri saya beritahu saya semasa di Kajang, anak saya dah boleh membaca semua, okey lah. Jadi bila saya pindah ke Gemas, anak saya pun dah darjah 1, masuk darjah 2. Jadi dia dengan sendirinya Google nama saya. Bila Google nama saya, dia akan keluarlah history cerita. Dulu bila you Google nama you, macam kawan-kawan saya yang lain lah, Google akan keluar you ni main bola mana. Tapi bila sekarang dia Google nama saya, dia akan keluar saya Keratan-keratan akbar. benda yang bercerita tentang rasuah apa yang saya dah buat. Saya dijatuhkan hukuman daripada A sampai Z, keluarlah benda tu. Jadi dia tanya, papa kat mana? Kita nak pergi jumpa. Isteri saya beritahulah. Jadi itulah buat pertama kalinya selepas 2 tahun tu, isteri saya bawa jumpa. Oi, sedih lah masa tu. Macam mana kita tengok TV3 tu, jalan apa, Titian Kasih ke, Jalinan Kasih ke apa. Macam tu lah. Dah lama tak jumpa kan? Betul. Pada ketika itu mesti akan terfikir kalau boleh waktu diundurkan balik, kan? Kalau boleh remind balik kan. Tak nak buat lah benda tu. Kalau dari segi profession ataupun career Encik Yusama sekarang ini memang bukan lagi dalam bidang bola sepak lah. Apa yang dilakukan sekarang ini? Saya lebih pada buat kerja-kerja kecil-kecilan. Ada saya buat kerja renovation. Adalah sikit-sikit boleh, insyaAllah. Setiap ruang di muka bumi ni Allah tu bagi rezeki kat kita kan. Dan dia tentukan rezeki tu, insyaAllah. Baiklah, kita sebenarnya satu perkongsian sangat-sangat menarik pada 1 jam ini kan. Kita pun dah sampai ke penghujung. Mungkin sedikit nasihat ataupun pesanan Encik kepada mereka di luar sana. Bagi saya, selagi benda ni ada ruang, selagi itu akan wujudnya rasuah. Dan bagaimana seseorang itu boleh mempertahankan integriti dia, itu terpulang pada dia. Kekuatan iman tu perlu sangat. Dan janganlah, bagi saya jangan sesekali hampiri, sebab tidak ada yang indah, tidak ada yang manis bila duduk di dalam penjara. Tak ada langsung. Semuanya penuh dengan kesedihan, kedukaan. Jadi harapan saya, kita Malaysia ni bebas rasuah. Itu harapan saya. Ya. Baiklah, pada mungkin mereka yang sedang mendengar ini, kalau kata kita sedang melakukan perkara-perkara yang berunsur seperti ini, tak terlambat lagi untuk kita balik ke pangkal jalan, untuk kita ingat balik, untuk kita langkah balik ke belakang, kita hentikan apa yang kita lakukan. Mungkin pada mereka yang tak pernah berada dalam keadaan ini, jangan bongkak kerana kita tidak diberikan peluang, dan jangan menghukum juga pada mereka yang melakukan kesalahan. Betul? Dan jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Yusarman Yusof kerana berkongsi kisah yang saya rasa pengalaman yang mahal untuk dijadikan pengajaran kepada kita semua. Terima kasih. Dan kepada anda di luar sana, boleh ikuti balik Temu Bual ini di Facebook Live Mac FM dan terus dengarkan kami sehingga jam 5 petang ini. Assalamualaikum.